Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM, perangkaan demografi bagi suku tahun keempat 2022 dianggarkan 33 juta, peningkatan 1.3% berbanding suku tahun keempat 2021 iaitu 32.6 juta. Jumlah penduduk ini merangkumi 30.4 juta atau 92% warga negara dan 2.6 juta atau 8.0% pula bukan warga negara. Bagaimana kerajaan dapat menyeimbangkan pendapatan isi rumah sesuai dengan keadaan kos sara hidup semasa selain menoktahkan kemiskinan khususnya di kawasan bandar? Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Liana Zulkifli. Pada bulan lalu, kerajaan melalui DOSM memaklumkan sedang memuktamadkan Dapatan Survey Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas HIS BA 2022 melibatkan 92,000 isi rumah yang dijalankan bermula dari Januari hingga Disember tahun lalu. Berdasarkan kajian tersebut, DOSM menganggarkan 20% isi rumah kelompok M40 beralih di bawah had pendapatan B40 dan 12.8% isi rumah T20 beralih ke had pendapatan M40. Nisbah tanggungan juga semakin menurun bagi suku tahun keempat 2022 iaitu 43.9% berbanding 44.2% pada 2021 untuk kumpulan umur muda iaitu dari bayi hingga 14 tahun dan umur 65 tahun dan ke atas. Pada 29 April 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan hasrat untuk menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini yang disifatkannya sebagai mengaibkan bagi sebuah negara. Tahun ini, seperti yang sudah tahu, kita mengambil keputusan untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Dan di antara negeri-negeri yang masih mencatat jumlah kemiskinan tegar, termasuklah juga Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan negeri tegar. Tanpa kecuali kita akan pastikan insya-Allah masalah kemiskinan tegar itu akan dapat ditangani dengan baik. Baru-baru ini diadakan Perhimpunan Aman sempena sambutan Hari Pekerja 2023 melibatkan 1,000 individu dan 87 pertubuhan bukan kerajaan NGO turun ke Dataran Merdeka untuk mengemukakan 9 tuntutan kepada kerajaan bagi membantu meningkatkan sosioekonomi kehidupan mereka. Menurut Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, antaranya isu dikemukakan adalah penghapusan sistem kontrak di Jabatan Kerajaan, kenaikan gaji minima terhadap semua syarikat dan majikan tanpa syarat, perluasan skop liputan skim insuran pekerja SIP, melaksanakan satu skim pencen untuk warga emas dan sistem pencen ilat untuk semua pekerja pertanian, penjaja dan peniaga kecil di sektor tidak formal, serta luaskan liputan pekeso untuk 24 jam 7 hari seminggu. Selain isu perumahan harga yang sangat tinggi dan perumahan rakyat yang diberi kepada mereka yang berpendapatan besar, juga isu kenaikan harga barangan asas, pemberian subsidi oleh kerajaan serta limitasi peluang pekerjaan buat warga asing. Kita kena ingat kebanyakan mereka adalah B40 dan ke bawah ya. Dan bagi saya so far kita belum berjaya menjadikan kemiskinan sifar ya. Dan sebab itu kerajaan memberi banyak bantuan, dan walau bagaimanapun kita kena ingat bantuan itu tidak mencapai kalau tidak bertarget, berfokus, dan kita rasa kerajaan ini mungkin boleh membuat satu yang lebih baik dengan memberi bantuan secara berfokus, dan ini saya rasa dapat sedikit demi sedikit mengurangkan kadar kemiskinan, masalah yang dihadapi oleh pekerja di Malaysia. You jangan buat apartmen semua mahal-mahal. Itu mana mampu mau beli, betul? Itu semua tak boleh mampu. Kalau you punya gaji tak 20,000, 30,000, you tak boleh beli. Apa you cakap, you mesti kotakanlah. You jangan cakap saja you mau tolong orang-orang yang kat luar bandar, tapi kat bandar macam mana? Kita pun mau hidup, lepas tu mau bayar sewa, mau bayar bil elektrik, lepas tu semua sudah naik. Harga barang pun you tak mau kawal, betul? Roti canai dari RM1 boleh jadi RM1.50. Habis macam mana mau membasmi kemiskinan?
Tu makcik meniaga. Berniaga. Susah tak makcik sekarang nak berniaga? Macam mana keadaan ekonomi kita sekarang? Ekonomi kita teruk sekarang. Barang semua mahal kan. Tapi makcik tak berniaga dah. Puasa dah ni kan. Tak berniaga lah, bagilah orang lain berniaga. Kalau bagi saya, kerajaan lah kena ambil inisiatif kan untuk naikkan perbelanjaan pekerja-pekerja dia, perbelanjaan rakyat lah. Yelah, ikut dari segi kita punya perbelanjaan lah kan, apa yang kita mampu dan apa yang tak mampu. Tapi Alhamdulillah setakat ni Alhamdulillah lah. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Bukit Bintang, Datuk Tengku Azman Tengku Zainul Abidin mencadangkan agar kerajaan untuk melihat segenap aspek kehidupan seperti kesihatan, pendidikan, peluang pekerjaan dan tidak hanya tertumpu kepada satu cara penyelesaian. Justru beliau menyarankan kerajaan dapat meningkatkan had gaji minima selain mencadangkan mewujudkan lebih banyak ruang pekerjaan di kawasan desa agar dapat mengimbangi hak dan peluang penduduk desa yang berhijrah ke bandar untuk pulang semula menuai pendapatan di sana. Sektor pertanian adalah satu sektor yang menguntungkan. Why not kita bekerjasama dengan kerajaan negeri yang mempunyai tanah yang cukup luas dan kita majukan balik sektor pertanian. Kerana walaupun sektor pertanian ini berlebihan, ianya boleh dijadikan sebagai ekspor kepada luar negara kalau berlebihan kan. Tetapi kita pun tahu di negara kita, kat Malaysia ni pun kita pun masih mengimport sayur-sayur dan juga bahan-bahan makanan kan. Jadi apa kata kita fokus kepada benda yang kita kurang daripada kita mengejar sesuatu yang belum pasti di bandar ni. Bagaimanapun, beliau yakin dengan gerak kerja dilaksanakan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, sekiranya kajian rapi dan terperinci dapat dilakukan, isu kemiskinan bandar dapat dinoktahkan di pelbagai sektor dan industri. Kita menggunakan metodologi penyelidikan mengikut struktur kajian yang ada dan tentunya bancian ataupun sensor yang dilakukan adalah asas untuk kerja-kerja penghapusan kemiskinan ini dilakukan. Saya amat yakin dasar-dasar yang telah diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan saja melalui KKW tetapi kementerian-kementerian lain juga sangat komited untuk melaksanakan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Mampukah kerajaan ini merealisasikan hasrat ini? Laporan Noliana Zulkifli untuk Bernama TV.